Ada tak benda lain nak tampung? Makna amalan-amalan sunat kita tu. Kadang kita solat qabliyah ba'diyah ni, tengok ada orang tu tak apalah, kau lain buatlah, aku dah banyak, biar kau macam tu lah. Dia tak cakap, tapi macam tu cara orang lain sembahyang sunat ni dia macam tu lah. Nampak tak? Buat qabliyah ba'diyah tu, solat. Kadang-kadang tu sekali lagi ambil pengalaman kalau pergi di Mekah, Madinah, kita tengok orang kalau pergi sana jejak semayang. Ada je kadang terfikir, semayang sunat apa pula lepas ni? Bangun semayang sunat apa pula lepas ni? Pasal nak? Kita pergi kan? Jejak semayang. Sekarang dah angkat takbir dah semayang dah. Baru fikir, sunat apa ni nak buat ni? Dia tak sempat niat pun, Allahu Akbar semayang. Sunat apa ni? Betul. Solat sunat taubat kita buat, solat sunat tasbih kita buat, solat sunat tahajud kita buat. Kan solat sunat taubat. Kan? Buatlah, buat solat sunat banyak-banyak, buat amalan-amalan sunat, itulah yang akan tolong kita. Nabi ni akan tolong kita akhirat besok tu, bila dah mati sampai ke depan mahsyar, Nabi nak tolong kita tengok amalan sunat kita. Amalan sunat maknanya Nabi sebut, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, siapa yang hidupkan satu sunat aku maka dia sayangkan aku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Hidupkanlah amalan sunat yang ada. Selain daripada sembahyang sunat tu tadi, mungkin kita sedekah, mungkin kita makan buah tamar. Buah tamar jangan bulan puasa ya bu jumpa. Bulan puasa lah baru nak dengar iklan tu, nazak iklan tu, usup tayub. Habis bulan puasa tengok buah tamar hilang, kotak hilang, ngusuk-usup hilang kan. Sedangkan Nabi memang jaga rumah orang Islam ni. Nah, kalau Nabi ikut Nabi lah, dua makanan yang memang ada. Pertama buah tamar, yang keduanya madu. Faham mau perempuan? Yang pertama gurau ya, madu lebah. Memang ada. Buah tamar, Nabi sebut barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan. Amalkanlah buah tamar. Takut ada yang baca kan, daun senjerung syukur manusia kau senang manis. Langsung senyum kawan tu. Tu benda tu termasuk juga tu sihir. Dia tiup-tiup dah senyum tengok orang tu. Amin. Bahaya sekarang ni. Ada orang tu pula dia pakai amalan-amalan yang khurafat ni. Dia pandai hantar, menyembuhkan tak pandai. Tu lagi parah. Kan? Jadi itulah dia. Buat pendinding diri yang paling kuat sekali itu salah satunya. Nak diet pun elok buah tamar. Buah tamar elok. Diet. Pagi-pagi kan, makan buah tamar 7 biji sampai tengah hari kenyang, jangan risau. Ini heboh, badan dah gemuk lah kan. Tapi diet apa? Tak payah makan ubat yang mahal dah, buah tamar tu. Makan buah tamar. Saya tu masa program diet saya tu, saya makan pagi tu, makan salad dengan apple hijau. Salad dengan apple hijau. Lepas tu kalau makan kelok konflik tu, jangan campur susu. Letak air panas, kan konflik tu dia macam tawar aje. Letak air panas kosong, kemudian pecah-pecahkan, kita lenyek-lenyekkan buah tamar tu. Dapat manis buah tamar tu saja. Kalau boleh lah, cuba buat. Lepas tu pukul 10 pagi makan pisang 2 biji je. Bukan 2 tandan tau, 2 biji. Itu bukan lagi teruk daripada borok tu. 2 biji. Tengah hari tu exercise sikit, petang pukul 3 baru makan ayam dan ikan yang dibakar saja. Malam pula makan buah yang dapat lepas ceramah. Saya tak, malam ni dapat buah ke tak? Tak ada. Nyakat lah ilah. Tapi betul kan? Tapi tu kurang, dia 4 benda putih yang kena jaga kalau nak diet ni. Gula, susu, tepung, nasi. Tu saya belajar sikit. Paling susah nasi. Nasi paling susah. Tapi kalau kita boleh settle 2 minggu, boleh tahan tak makan nasi, makan lauk atau makan benda sayur, benda-benda lain, insya-Allah 2 minggu dah turun berat badan dan kita dapat ringankan badan kita insya-Allah. Lepas 2 minggu kita dah rasa okey. Tapi kalau lepas 2 minggu tu kita makan nasi balik, badan kita akan lagi cepat naik daripada sebelum. Alhamdulillah, saya dah start berhenti makan nasi. Last saya makan nasi malam tadi. Malam ni tak makan kot, cik ni kolok dah malam ni. Tapi tu diet kan, buah tamar. Bayangkan, rupanya makanan yang paling sihat, antara makanan yang sihat, makanlah. Kan?
Hari ni macam-macam makanan gitu. Tuan-tuan kena jaga makanan ni. Kat luar sana banyak sangat makanan-makanan junk food sekarang ni, restoran yang apa tu macam-macam betul. Tuan-tuan kena cek betul. Bukan semua boleh makan. Lepas tu baru bila zaman-zaman raya ni saya tengok ramai yang hidang marshmallow. Bukan semua marshmallow boleh makan. Ingat. Cek betul-betul. Kalau tak confident jangan bagi. Jangan beli. Tu belum cerita lagi. Ada satu biskut tu ramai makan. Wah, dia tak tahu dalam biskut tu yang siap timbang. Mahal biskut tu. Ada orang tu siap buat hamper lagi. Saya tak nak sebut lah nama biskut tu. Nanti kemudian saya bisik dengan imam. Biskut ni dia campur dengan lat bab 1 tu. Babi lah. Kau tak faham. Dia campur dengan tu. Tu yang kita makan tu senyap, sedap, kenyal-kenyal macam tu. Saya pernah makan tu, saya cerita tu. Masa tak tahu dulu pernah makan. Tapi itulah, kita taubatlah banyak. Lepas tu kena tengok. Macam coklat-coklat yang popular tu, ada tu, kena faham. Kerana dekat airport kita beli tengok, made in mana. Kalau dia buat dekat Malaysia, mungkin boleh makan. Sebab ada logo halal tu. Sebab ada yang daripada luar negara, packaging semua sama. Hati-hati. Ada satu restoran tu, hidangkan kambing. Saya tak nak sebut restoran mana. Adalah. Rupa-rupanya, ada dia pour wine, dia taburkan arak dekat daging tu. Tu jadi sedap tu. Tu kena jaga-jaga. Baru ni ada satu rumah datuk tu saya pergi, ada open house. Macam-macam binatang hidang. Wak-wak, bom punai, kancil, napuh, rusa, landak, semua ada. Ostrich. Tapi ada satu mujuk lah, dia tanya saya, dia sempat tanya, Ustaz, komodo boleh makan tak? Dia kata. Kalau tidak ikut hati dia nak hidang komodo juga. Saya kata tak boleh, kata. Kan? Kena tengok sifat dia. Melainkan darurat boleh makan, tapi janganlah sesaja nak bagi, jangan. Dog lain. Dog tu biar padang pasir, jenis tu saja yang boleh. Sesaja nak makan, tengok. Saya dah terbayang kalau menyarap biawak tu dekat atas meja tu macam mana lah kan. Betul. Jaga makanan kita tu, jaga. Kemudian kan, periksa lah, adakah hamba-Ku tu menyesal salat sunat dicukupkan dengan apa tu kurang bersolat fardu. Demikianlah keadaan amalan lain. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maknanya amalan-amalan sunat yang akan bantu kita. Kita akhirat jumpa, kita minta tolong dengan nabi-nabi lain, semua tak boleh tolong. Jumpa nabi kita, nak minta syafaat. Ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah. Masa tu nabi tengok, aku macam pernah dengar suara dia ni. Sama ada pernah dengar ataupun tahu kenal kita sebab amalan sunat kita. Nak dengar suara ni, rupanya dia pernah selawat untuk aku. Dan ada orang selawat pun tak nak. Nabi sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Orang yang paling kodakut adalah bila dia sebut nama aku, dia tak nak selawat. Senyap, sombong dengan Nabi. Itu sebabnya. Yang ketiga, amalan yang ketiga, menyelesaikan semua hutang piutang. Hutang-hutang kau dah settlekan. Roh seorang mukmin yang beriman atau roh seorang syuhada akan tergantung di antara langit dan di bumi kerana hutang yang belum diselesaikan. Jangan tangguh-tangguh untuk membayar hutang. Apa mempunyai wang yang cukup, terus membayarnya. Salah satu perkara yang menakutkan ialah apabila hutang itu tidak dapat diselesaikan. Bila mana orang yang masih menanggung hutang itu mati dan meninggal dunia keadaan hutang belum diselesaikan, tiba-tiba meninggal, hutang tu dia tak selesaikan, dan masalah hanya anak-anak, isteri atau pewaris tak tahu pun tentang hutang-hutang itu. Tu sebabnya kadang-kadang bila usung jenazah tu kan, kadang-kadang sebelum angkat, wakil keluarga sebut, kalau ada hutang piutang arwah ni bolehlah tuntut kepada kami, dan kalau nak halalkan tu pun lebih baik. Tapi kalau nak jumpa saya atau jumpa ahli keluarga ni, dia sebut kan, sebab nak beritahu pentingnya hutang ni. Malahan orang yang meminjam dengan niat tak nak bayar, Nabi kata orang tu akan dihimpunkan akhirat besok di kalangan perompak penyamun, pencuri. Sebab pencuri ambil barang niat tak nak pulang. Macam tu juga orang meminjam. Akhir zaman ni, salah satu tanda akhir zaman, orang yang bagi pinjam pula segan dengan orang yang meminjam. Perasan tak tu? Dia meminjam relax, kita pula malu dengan dia. Nak cakap ke tidak? Nak cakap ke tidak? Nak minta ke tidak? Dah lama sangat ni. Kita pun cakap, Assalamualaikum, salam. Nak tanya, tanyalah. Duit 1,000 yang kau pinjam dulu, bila nak pulang? Ada ke aku pinjam? Tu tak tahan. Dia boleh tanya pula kita, ada ke kita pinjam? Ada tak dia pinjam? Bayangkan. Tu dah dia. Selesaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah SAW yang bermaksud,
Roh seorang mukmin itu tergantung-gantung, dihalang daripada tempat yang mulia sebab hutangnya, sehinggalah hutang itu dilunaskan. Itu sebabnya orang yang nak pergi haji, nak pergi Mekah tu kan, nak pergi, tak kisahlah pergi travel jauh-jauh, tulis narai hutang tu, ni dengan ni hutang banyak ni hutang banyak ni, hutang banyak ni. Pesan ke anak, pesan kat waris, kalau mak tak ada besok, kalau abah tak ada besok, ni hutang-hutang ni tolong selesaikan mana yang boleh, duitnya pun ada mak siapkan. Contoh itu lagi baik lah, tolonglah settle, kau pandai lah settle kan, mak tak ada duit kan, contoh lah kan, tak kisah, tapi kena maklumkan tentang hutang tu. Kemudian kadang ada lah kan, ada duit simpanan-simpanan tu, bila ditaksirkan hartanya, harta pusakanya, bila wasiat itu tengok balik, harta peninggalannya mungkin ada yang boleh digunakan untuk selesaikanlah. Yang keempat, perbanyakkan sedekah jariah. Tu kita cerita tadi awal-awal tadi kan, perbanyakkan. Termasuk dalam kategori sedekah jariah adalah harta yang diwakafkan, termasuk tanah, rumah, kebun dan lain-lainnya. Orang Melayu Islam di Malaysia ni buat wakaf ni kurang sangat. Sedangkan yang itu adalah satu pahala yang permanen, yang paling mudah nak buat sebenarnya. Ada tanah, wakafkan untuk pusat tahfiz, bagi, gunakan. Kan?